Dia kata perubahan bacaan kan. Jadi tak bolehlah bagi bacaan awal tu, betul lah yang dia kata tu. Apa dia perubahan, apa saya nak banding perubahan bacaan sumber A dengan B tu. Ingat tak tadi cikgu cakap apa? Dia Yang ni sebab dia tulis ada perubahan, jadi kita tak boleh dah jawapan yang ambil tadi tu tak boleh kata bacaan awal dia lah, sebab dia kata cari kesamaan bagi perubahan bacaan. Jadi cikgu ingatkan cari kesamaan bagi bacaan sahaja. Jadi kalau perubahan bacaan dia, apa kesamaan dia? Yang ni yang simple yang tadi dia bagi direct dia, apa dia cakap tadi? Apa yang kesamaan antara perubahan bacaan A dengan B? bacaan kita kadang berkurang mendarat. Betul lah, dia berkurang dengan jarak lah. Itulah kena bagi jawapan yang itulah sebab dia cakap perubahan lah. Bandingkan jarak maksimum yang dilalui oleh sinaran A dan B. Siapa yang boleh pergi jauh lagi? A. Betul. A lebih besar daripada B. Bandingkan bacaan akhir. Sama. Bacaan akhir dia sama. Kenapa kamu rasa bacaan akhir dia 100 dulu? Sebab ada sinar kosmik. Betul lah, dia Sinar latar. Dia ada sinaran latar, betul? Bacaan sama. Ini jawapan dia. Jadi namakan sinaran yang menyebabkan bacaan akhir meter kadar itu sinar latar. Sinar latar belakang. Sinaran latar belakang. Background radiation lah. Nyatakan jenis sinaran yang dipancarkan oleh sumber B dan jelaskan jawapan. Kita sebab apa? Sumber B. Alpha ke beta ke gamma? Alpha sebab apa? Tak pijak. Jarak dia bergerak di udara tu dekat saja. Okay. Lepas tu dia alpha. Kalau kita banding dengan yang atas tu kan, betul lah. Alpha. Julat sinaran adalah julat sinaran di udara. Pendek. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil apabila mengendalikan eksperimen tersebut. Yang ni kita deal dengan bahan yang radioaktif kan, jadi apa langkah berjaga-jaga dia? Guna nyepit. Betul? Nyepit je lagi. Lain tu kita pakai apa? Konsep. Faucet betul lah. Faucet mana nama dia? Kendalikan bahan radioaktif dengan menggunakan faucet. Satu lagi kita boleh pakai apa? Satu lagi selain daripada faucet tu. Kalau kita kendalikan daripada jauh, kita akan pakai apa? Machine. Dengan robot. Tangan robot. Ni selalunya saintis dia dalam bilik lain dia control macam remote control tu, dia guna robotic arm untuk dia buat eksperimen tu dengan faucet. Tangan robotik. Okey, jadi yang ni soalan haba pula. Rajah 6.2 menunjukkan susunan radas yang menentukan muatan haba tentu bagi suatu bongkar kuprum. Jadi yang ni eksperimen biasalah. Nak tengok banyak mana kuprum tu, cepat mana dia boleh serap haba.
Apakah ciri bahan yang digunakan sebagai pembalut bongkah dan kepingan dasar bongkah itu? Senang lah. Penebak haba. Betul lah, penebak haba. Berdasarkan rajah 6.1 dan 6.2, jadi dia dibagi dua rajah. Dia beza tak gambar dia dengan gambar bawah ni? Termometer. Beza dia? Dan bacaan dia. Oh ya, betul. Bacaan termometer dia. Yang, okey, satu tu pakai bongkah aluminium kan? Okey, satu tu pakai bongkah kuprum. Tapi yang lain tu sama lah. Sebab yang ni untuk dia tak bagi haba tu terbebas kan? Okay. Bandingkan kenaikan suhu selepas 10 minit. Siapa kenaikan suhu lebih tinggi? 6.2. So 6.2 lebih tinggi berbanding 6.1. Muatan haba tentu siapa yang lebih besar? Aluminium ke kuprum? Aluminium. Betul lah sebab dia lambat nak meningkat suhu dia kan. Jadi aluminium kurang daripada kuprum. Nak tulis penuh tak? Kalau exam kamu tulis penuh lah, muatan haba tentu lah. C. Aluminium kurang ke besar kan? Besar. Sorry. Sebab suhu dia lambat meningkat lah. Suhu lambat meningkat. Berdasarkan jawapan di 6B, nyatakan hubungan antara muatan haba tentu dengan kenaikan suhu. Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin rendah kenaikan suhu. Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin rendah kenaikan suhu. Betul? Yang orang lain yang senyap ni jangan tidur lah. Tak ada cikgu. Sejak seorang-seorang kadang. Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin kurang kenaikan suhu lah. Alright. Ni dia suruh kira. Blok aluminium dalam rajah 6.1 berzising 1 kg dipanaskan dengan menggunakan pemanas 200 watt selama 4 minit. Perubahan suhu adalah 35 darjah. Senang je. Kirakan muatan haba tentu blok aluminium tu nak pakai formula apa ni? Q sama dengan MC letak. PT sama ni. Q sama dengan MC theta kan. Lepas tu nak kira haba yang dibebaskan oleh pemanas tu kita terus tukar. Kita pakai PT dah. Jadi PT adalah sama dengan MC theta. Ingat nak? Kira tulis dulu formula baru kira. Jadi P dia berapa? 200. 200. Lepas tu T tu kena convert tak? Kena. Kena. Jadi 4 darah 60. 60. M 1 kg. Nak cari C theta 35. 35. Okey, kira kan berapa dapat C? Satu 371. Berapa point? 1 point. 1000 tak? 1371 perpuluhan? Oh, point 43. 43 Joule per kg per darjah Celsius lah. Alright. So 1371.43. Yang ni kita, cikgu rasa kita bincang bahagian A je lah hari ni lah. Kita akan bincang bahagian B dengan C dengan paper 3 next class lah. Okay. Berikan sebab mengapa nilai muatan haba tentu bongkah aluminium tinggi daripada nilai sebenar. Hubung kaitkan penjelasan di atas dengan kenaikan suhu. Kenapa kalau kita buat eksperimen ni, bacaan yang kita dapat C ni lebih tinggi daripada kalau kata kita tengok dalam yang sebenar pun. Kenapa kamu nak kaitkan dengan kenaikan suhu dia? Kenaikan suhu dia lebih kecil daripada sepatutnya ke lebih besar daripada sepatutnya? Besar ke kecil? Kecil. Kecil sebab apa kamu rasa?
Dia bebas ke sekitaran. Betul lah. Jadi bila kita buat eksperimen ni, tujuan kita balut-balut ni supaya kita tak nak kurangkan haba terbebas daripada sekitaran kan. Tapi kita tak boleh halang semua kan sebab ada radiasi dalam ada banyak cara dia boleh terbebas. Jadi kita tak akan dapat result yang sepatutnya. Jadi kenaikan kita punya spopron tu kecil daripada sepatutnya sebab sebahagian daripada haba tu terbebas ke sekitaran lah. Betul lah tu jawapannya lah. Yang ni sebab dia mention ni, bila dia mention kamu kena mention dalam jawapan kamu lah. Sebahagian haba terbebas ke sekitaran. Sebahagian haba terbebas. Okey. Spring pula. Raza 7.1 menunjukkan graf pemanjangan spring X melawan daya F. Bagi satu spring, had kenyal spring tu adalah 2 Newton. Jadi start di bengkok tu noh. Apakah maksud had kenyal? Siapa ingat? Siapa tahu apa maksud had kenyal? Daya apa? Dia maksimum boleh ke? Betul? Daya maksimum yang boleh dicapai oleh spring untuk mengembalikan bentuk asalnya. jadi yang had kenyal tu maksudnya yang tu maximum force yang kita boleh apply kat dia yang dia boleh kembali pada bentuknya. Apa jadi bila kita melebihi had kenyal? Dia tak kembali pada bentuk asal. Betul, dia tak kembali kepada bentuk asal. Jadi dia daya maksimum. Daya maksimum yang boleh dikenakan ke atas spring yang membolehkannya kembali ke bentuk asalnya. Okay. Jadi sebab tu kalau kata melampaui had kenyal maknanya melebihi had kenyal lah. Dia tak akan kembali pada bentuk asal lah. Okay. Berdasarkan Raza 7.1 kira pemahalan spring K bagi spring. Kalau dia bagi graf, macam mana kita nak kira pemahalan spring? Turunan. Semua gerak. Daripada kecerunan dia. F sama dengan KX kan? F sama dengan KX. K sama dengan apa? Pemalas. Yelah. K sama dengan F per X. K ni pemahalan spring yang ni kita nak cari kan. Jadi graf ni kamu tengok. Kalau kita cari kecerunan dia F per X ke? Bukan. Dia apa? Tengok. Kamu tengok paksa Y dengan S. Balik. Itu balik kan, betul tak? Hmm. Jadi kalau terbalik, kalau lepas kita cari kecerunan tu kita kena buat apa? 1/. Kita akan 1/. Kan. Jadi yang ni untuk kamu kira kecerunan, kamu akan ambil point mana dengan mana? Point 25 tu. Ni ya, sini. Satu lagi, point 00 kita akan guna point ni. Jadi berapa kecerunan dia? M dia dulu. Apa M dia? Y. 2.5. Y2 tolak Y1. 5 ni kan? 5 bahagi dengan 2. Dapat? 2.5. 2.5. Okey, 2.5. Lepas tu kita cek K sama dengan 1 per M. Jadi apa jawapan dia? 0.4. 0.4. Okey, apa unit dia? Kamu tengok dia punya formula dia. F per X. So, kamu punya sekarang ni unit dia SI ke? Newton dengan sentimeter. Dia apa unit untuk K? F unit apa? Newton. X ni? Sentimeter. Jadi kamu boleh tulis Newton per sentimeter ataupun kalau kita naik atas dia jadi apa?
cm1. Okey, situ lah. Jadi kamu tengok paksi dia lah sebab yang ni sentimeter. Kalau kamu tulis meter salah tu. Okey. Raja menunjukkan sebuah kereta mainan yang punya kunci spring untuk menggerakkan dia. Cadangkan satu pengubah suaian yang boleh dilakukan untuk kereta mainan dapat meningkatkan jarak berdasarkan aspek berikut. Jadi kita nak dia pergi jauh lagi lah. Jadi pemalas spring, kita nak besar ke kita nak kecil? Besar. Besar. Sebab apa? Lagi banyak daya boleh dikenakan. patah. Apa? Kuat sikit. Daya lebih besar. Daya yang lebih besar. Daya yang lebih besar. Tak lengkap je ayat kamu tu lagi. Spring Spring lagi keras kan? Kalau spring lagi keras, apa yang boleh terhasil? daya kerja. Kerja. Betul, kerja ataupun tenaga. Nanti dia akan buat tenaga kan? Dia bila kita pusing dia tu, kita dapat tenaga kekuatan spring kan? Daripada tenaga kekuatan spring tu dia akan tukar dia apa? Magnetik. Tenaga kinetik. Kinetik. Jadi apa sebab dia kita nak malu spring tu besar? Hasilkan daya kinetik. Tingkatkan tenaga yang dihasilkan. Tenaga, kalau kita kata tenaga tu, kamu bolehlah spesifik. Kalau kata kamu tulis tenaga kekuatan spring pun boleh je. Tenaga kekuatan spring tu akan tukar jadi tenaga kinetik. Ketumpatan dia, kamu nak tinggi ke rendah? Rendah. Rendah, betul. Sebab? Ingat. Ingat. Boleh pergi lagi jauh. Ketebalan spring. Yang ni berkaitan dengan pemalas spring tadi. Kita nak tebal ke nipis? Tebal. Lebih tebal. Sebab apa? Ingatkan tenaga orang tu. Meningkatkan tenaga. Boleh ataupun kamu kaitkan dengan, kalau kita cakap pasal ciri-ciri spring, kita akan kaitkan dulu dengan siapa? Pemalas. Pemalas dia tu. Jadi kita tingkatkan dia punya pemalas spring. Jadi kalau dia cakap pasal ciri-ciri spring, kita kait dulu dengan pemalas spring. Kalau dia dah cakap pasal pemalas spring, kita cakap pasal tenaga. Jadi macam tu link dia. Apakah fungsi kunci? Kenapa kita pusing dengan satu kunci? Senang. Senang apa? Ayat tak lengkap. Dan 54. Senang 5-4. Senang untuk putar spring lah kan, betul tak? Betul. Dia lebih besar. Kalau kat sini dia tulis jawapan untuk menyimpan tenaga keupayaan kenyal lah. Jadi kat sini bolehlah jawapan kamu boleh. Senang untuk memutarkan spring. Untuk menyimpan tenaga keupayaan kenyal. Okay, betul. Ini last question lah. Sekumpulan pelajar bergerak melintasi ruangan di hadapan dua pembesar suara. Senang lah soalannya. Yang disambung pada satu penjana isyarat. Mereka berhenti apabila mendengar bunyi yang paling kuat. Jadi kat kawasan budak-budak terdiri tu kat kedudukan yang bunyi paling kuat. Bukan pelajar semasa mereka berhenti ditunjukkan. Apakah jenis gelombang bunyi? Gelombang membujur. Gelombang bujur. So ni semua orang ingat dah nah. Diberi, dia suruh kira dah. Diberi frekuensi gelombang bunyi adalah 2000 Hz. Hal laju bunyi di udara adalah 340 meter per saat. Betul, meter per saat. Jarak serenjang antara pembesar suara dan pelajar Q adalah 6 meter. Jarak
antara dua pembesar suara adalah 3 meter. Kirakan panjang gelombang bunyi dulu. Kita tukar dulu. Kita labelkan dulu yang dibagi ni. Jadi dia bagi kamu frekuensi. Lepas tu dia bagi kamu V, laju dia. Jarak serenjang antara pembesar suara dan pelajar. Yang tu jarak apa? E. A kamu kan? Betul. Jarak antara pembesar tu jarak antara sumber. A kamu. Jarak antara dua, bukan. D. Jarak antara, jarak serenjang antara pembesar suara dan pelajar. Ini D 6 meter, betul-betul. Jarak antara dua pembesar suara ni yang A kamu 3 meter. Nak pakai formula apa nak cari panjang gelombang? E sama dengan F lambda. B sama dengan F lambda. Betul. 340 sama dengan 2000 lambda. Berapa dapat lambda? 0.17. 0.17. Unit dia? Meter. Meter, betul. Sebab laju dalam meter per saat kan? Cara dia tulis ni salah, dia buat dekat. Patut dia buat jauh sikit. Kalau dia buat dekat macam mili. Jadi lambda sama dengan 0.17 meter tu. Jarak antara dua pelajar P dan Q bagi memastikan mereka mendengar bunyi kuat. Ini disuruh cari apa tu? X. Betul. Jadi apa formula dia untuk cari X? Lambda sama dengan AX per D. Okay. Jadi lambda dah ada 0.17. A kamu berapa tadi? 3. 3. X yang nak cari D6 kan? Okey. Jadi X sama dengan apa? 0.34. 0.34. Laju ni kamu buat dah. Okey. Last lah bawah ni. Jadual menunjukkan 4 reka bentuk berbeza bagi sistem bunyi yang akan digunakan dalam sebuah dewan. Nampak macam kamu punya soalan gelombang bunyi ni boleh keluar lah dalam SPM macam mana kali tanya dah. Dia reka bentuk hall ni kan. Jadi loudspeaker pembesar suara, lepas tu mikrofon ni kedudukan, lepas tu dia beritahu kamu kerusi tu ada span. Jadi gambar J dengan K. Yang ni beza dia speaker kan. Lepas tu yang ni kursi kayu. Bawah ni dua kursi kayu, satu speaker jauh, satu speaker dekat. Okey, kalau jarak antara pembesar suara tu kamu nak jauh ke dekat? Yang ni berkait dengan apa? Interference gelombang, kita nak kawasan bunyi kuat X tu banyak ke sikit? Banyak. Banyak kan, jadi kita nak X tu kecil. Jadi, apa hubungan antara X dengan A? Ada sungsang. Ni kita tengok formula A S per D. Jadi ni dua orang ni duduk sebelah-sebelah kan. Jadi A dengan S ni berkadar sungsang. Jadi A tu kita nak kecil ke besar? Kecil. Ya, kita nak S kecil ke besar? X ke A? A dengan S kan, S nak kecil kan? A besar. Sebab nak dapat-dapat kan. Jadi A tu kita nak besar. A besar. A besar. Jadi jarak antara dua pembesar suara ni besar. Apa alasan dia? Bunyi kuat hasil lebih banyak. Kawasan bunyi kuat terhasil lebih banyak ataupun jarak antara bunyi kuat adalah kecil. Jarak antara dua bunyi kuat namanya antinot. Kedudukan mikrofon adalah kecil. Inilah kedudukan mikrofon. Yang ini cikgu rasa sama ada duduk di belakang ataupun di depan. Nampak tak? Yang ni dia duduk di belakang speaker kan? Yang ni dia duduk di depan speaker. Kita nak belakang ke depan? Mana satu yang menghalang suap balik tu? Bunyi suap balik tu? Belakang ke depan? Bunyi suap balik yang Suap balik tu echo tu kan? Ataupun bunyi yang dia jadi kalau dia depan jadi mikrofon kena duduk belakang. belakang daripada speaker kan? Betul lah. Ya. Mikrofon perlu duduk di belakang speaker. Di belakang pembesar suara.
untuk mengelakkan suap balik bunyi tu. Daripada speaker tu masuk balik dalam mikrofon lah. Faham tak? Yang ni mana nama dia suap balik dalam bahasa Inggeris, nama dia apa ya? Feedback. Feedback, yes. Okay, untuk mengelakkan suap balik. Betul lah, kalau tulis macam tu pun cukup dah, dia faham. Okay. Bahan digunakan untuk pelapik kerusi. Kamu nak yang lembut ke kamu nak yang keras? Lembut. Lembut. Sebab apa? Kita nak span. Nah, soal bunyi tak makan ten. Betul lah, kita nak menyerap pantulan bunyi. Tak mau bergema. Kalau bunyi gema banyak sangat nanti dia jadi echo lah. Untuk elak gema. Berdasarkan jawapan anda, mana satu rekaan yang paling bagus? Tengok gambar balik. Jadi kita nak speaker tu jauh kan? Kita nak mikrofon tu depan daripada kita nak di belakang daripada speaker. Lepas tu kita nak span. Jadi jawapan dia mana satu? J. J lah jawapan dia. Ni ya. Okay, Abidah. Jadi yang ni soalan esei. Kamu nak bincang semua ke ataupun kamu nak buat sebahagian? Kita tengoklah kalau soalan tu berulang kita tak payah bincang tak apa kan? Ya. Kita tengok. Yang ni bolehlah soalan tekanan ni. Kita bincang. Yang ni kau pandai dah? Nak bincang dia tak yang ni? Yang ni kait dengan transformer. Kamu tengok tak soalan mana yang lazim masuk? Kadang dia berulang tu ada sebab lah. Yang ni dah biasa keluar dah kan? Nak bincang lah soalan ni? Okey, boleh lah. Boleh bincang. Cikgu bincang laju lah. Yang ni soalan hukum Charles. Jadi kalau eksperimen hukum Charles, bol dengan tekanan tu kamu tengok balik lah. Sebab dia pun soalan lazim juga untuk paper 3 lah. Yang ni apa? Gas nitrogen infiltrator. Kamu punya beg udara. Ni sonok juga soalan ni. Kita bincang lah semua. Nombor 12 ni DGE. Dengan torchlight. Kita pernah buat ke soalan torchlight? Pernah. Nak kelas tu kan? Tak apa, kita boleh bincang. Tak apalah, kita bincang semua. Kalau masa mengizinkan lah. So paper 3 tu cikgu rasa kalau untuk soalan okay, kalau soalan yang keluar bahagian A tu soalan biasa kamu jawab tu. Soalan yang sudut I dengan sudut R lah. Yang tu keluar lagi yang tu. Lepas tu eksperimen nanti kita akan tengok sama-sama lah. Dengan yang soalan dia yang kedua tu. Kalau boleh kamu cuba buat soalan dia nombor 2 paper 3 tu lah. Sebab yang tu cikgu susah sikit nak tunjuk dalam kelas sebab kena cek keseluruhan semua kan. Kalau kata kamu buat awal yang tu senang sikit lah kita nak bincang lah. Jadi takat tu je lah kelas kita hari ni. Nanti kamu buat tau yang test maths tu lah.